السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah malam ni kita akan bahas, sambung balik perbahasan kita daripada surah At-Takwir, yang mana sebelum ni kita dah sebut beberapa perkara penting daripada surah At-Takwir, bermula daripada ayat pertama sampailah kepada ayat yang ke 10 ataupun 11, lebih kurang macam itulah. Okay. Dan kita dah bahas apakah mukaddimah ataupun tema utama yang terdapat dalam surah At-Takwir ni. Okay. Secara umumnya surah At-Takwir ni pada 14 ayat yang awal, bermula ayat 1 tu idza syamsu kuwirat sampailah kepada alimat nafsum ma ahdarat. Dan ayat yang ke-14 tu merupakan tema utama surah At-Takwir. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-14 alimat nafsum ma ahdarat. Maksud dia setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Yakni pada hari berdirinya kita semua di hadapan Allah Ta'ala di padang mahsyar untuk dihisap, pada waktu tu setiap kita mengetahui apa yang kita lakukan, dan setiap kita mengetahui apa yang akan menguntungkan kita ataupun merugikan kita. Sebab tu kalau kita tengok, dia ada satu hadis, yang mana hadis ni diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia sebut pada kita, saya bacakan terjemahan hadis dia. Dia kata bahawa ada 6 petanda sebelum hari kiamat, iaitu ketika manusia sedang berada di pasar-pasar mereka, tiba-tiba cahaya matahari lenyap, dan ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba bintang jatuh berserakan, dan ketika mereka berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba gunung jatuh ke permukaan bumi yang datar, lalu bergerak dan menimbulkan gempa yang hebat, dan terjadilah huru-hara. Maka jin merasa terkejut dan berdatangan kepada manusia. Begitu pula sebaliknya, manusia berdatangan kepada jin kerana terkejut. Haiwan-haiwan ternak, burung-burung dan haiwan-haiwan liar, sebahagian darinya bercampur baur dengan yang lainnya menjadi satu kerana terkejut dengan peristiwa itu. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, yakni bercampur aduk menjadi satu, dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan, yakni tidak dipedulikan, iaitu diabaikan oleh para pemiliknya kerana mereka terkejut menyaksikan huru-hara hari kiamat itu, dan apabila laut dipanaskan. Jadi ni kita dah bahas 6 perkara yang akan terjadi bila mana sangkakala pertama. Kalau kita tengok surah At-Takwir, Allah Ta'ala sebut idza syamsu kuwirat, dan apabila matahari itu digulung, wa idzan nujumun kadarat,
dan apabila bintang-bintang itu jatuh berserakan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu diratakan, wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta yang bunting yang sudah cukup 10 bulan mereka tinggalkan, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan, hilang liarnya, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu dipanaskan, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Ini ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita tentang apa? Tentang keadaan sangkakala pertama. Dalam kata-kata yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni seorang sahabat Nabi yang hebat. Sehingga Nabi sebut Ubay bin Ka'ab ni siapa? Ubay bin Ka'ab ni Nabi kata ta'allamul Quran min arba', belajarlah kamu Quran daripada 4 orang. Yang pertama ialah Ubay bin Ka'ab. Ini orang pertama yang Nabi sebut tentang ketinggian ilmu Quran dan ilmu bacaan Quran, terutamanya ilmu bacaan Quran. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW, bila mana dia tidak menerima wahyu, Nabi tak terima wahyu, Jibril tak hantar pada Nabi wahyu, dan Nabi nak dengar bacaan Quran, maka Nabi akan minta Ubay bin Ka'ab untuk bacakan Quran pada Nabi. Sehingga Ubay bin Ka'ab ni dia pernah tanya Nabi, dengan sebab dia malu bila mana Nabi minta pada dia untuk dia baca Quran. Ubay bin Ka'ab kata, adakah patut aku membacakan Quran kepada orang yang diturunkan Quran? Maka Nabi kata, aku suka mendengar bacaan Quran daripada orang lain. Lalu dia pun baca, Ubay bin Ka'ab pun baca. Bila mana dia baca, habis dia baca, selesai dia baca, Nabi kata, kalau kamu nak dengar suara Jibril ataupun satu suara yang mirip dengan suara Jibril, maka dengarlah suara Ubay bin Ka'ab. Nabi beri pengiktirafan pada Ubay bin Ka'ab, suara dia tu mirip dengan Jibril alaihi salam, maknanya mirip dengan malaikat bila mana membacakan Quran tu sendiri. Okay. Jadi Ubay bin Ka'ab sahabat yang hebat. Kalau kita tengok ilmu Quran dia memang hebat. Kalaulah Nabi tak mampu jadi imam, dengan sebab Nabi keluar pergi perang, Nabi akan berikan tugas tu kepada Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Okay. Bahkan kalau tengok dalam riwayat-riwayat lain, Ubay bin Ka'ab ni dia pernah tegur Nabi dengan sebab Nabi tersilap satu huruf ataupun satu baris bila mana Nabi jadi imam. Ada riwayat sebut. Okay. Nabi jadi imam, Nabi baca Quran, silap baris. Lalu selesai salat, dia tanya Nabi, anusikhat hadhil ayah, adakah ayat ini telah dibuang? Nabi kata tak dibuang. Maka dia kata, kamu tak baca, Rasulullah kamu tak sebut ayat tu tadi. Hadis tu nak tunjuk pada kita bahawasanya Nabi tak kata apa-apa, dan Nabi tu sendiri pun bila mana jadi imam, Nabi kadang-kadang terlupa ayat Quran, dan benda tu biasa bagi seorang manusia. Walaupun Nabi tu sendiri dia orang yang terima Quran, okay. Walaupun Nabi tu memang jama'a alaihil Quran, maknanya Nabi telah dihimpunkan hatinya terhadap Quran, tapi nak beritahu, Tuhan nak tunjukkan Nabi tu dia ada sifat kemanusiaan. Kadang-kadang dia terbaca dan dia terlupa. Kadang-kadang, bukan selalulah. Bukan selalu Nabi baca Quran Nabi terlupa, tapi kadang-kadang ada juga Nabi baca dan Nabi terlupa. Okay. Jadi Ubay bin Ka'ab, kita tengok tadi apa yang Ubay bin Ka'ab sebut. Ubay bin Ka'ab kata telah dia terima pada Nabi. Nabi kata pada waktu sangkakala pertama, ditiup sangkakala pertama ni akan berlaku 6 keadaan. Kata Ubay bin Ka'ab, ketika manusia sedang berada di pasar-pasar mereka, maknanya manusia tengah leka pada waktu tu, tiba-tiba cahaya matahari lenyap. Ini yang pertama. Kemudian ketika mereka dalam keadaan gelap, cahaya matahari lenyap tiba-tiba bintang di langit pula jatuh berserakan. Yang kedua. Okay. Dan ketika berada dalam keadaan demikian, kata Ubay bin Ka'ab, gunung-gunung yang kukuh, yang hebat, bukit-bukit yang kukuh jatuh berserakan pada permukaan bumi yang datar. Yang ketiga. Lalu daripada
kesan jatuhnya bintang, jatuhnya gunung-gunung, maka berlakulah gegaran sehingga menyebabkan berlaku gempa dan berlakunya huru-hara. Maka pada waktu tu, kata Ubay bin Ka'ab, itu 4 keadaan. Berlaku keadaan yang pelik seterusnya, iaitu Allah Ta'ala buka satu hijab kepada manusia, iaitu kumpulan-kumpulan jin yang selama ni kita tak nampak. Pada hari tu kita nampak dan dia datang bersama dengan kita. Dan kita pun sebagai manusia pun bersama dengan jin pada waktu tu. Ni waktu sangkakala pertama. Dan pada waktu tu binatang-binatang liar yang entah daripada mana datang, tiba-tiba datang seakan-akan binatang tu tidak lagi liar, berkumpul dengan sebab ketakutan. Dan binatang-binatang ternak yang mahal harganya, macam dalam Quran kita baca dalam surah At-Takwir tadi kita baca wa idzal 'isyaru 'uttilat, unta-unta yang sudah sempurna 10 bulan dibiarkan begitu sahaja. Jadi nak sebut pada kita, ini 6 keadaan ataupun 6 situasi yang berlaku yang sangat mencemaskan, Okay. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kita daripada ayat yang ke-15. Ayat 15. Ayat 1 sampai 14 tu ialah bahagian yang pertama, kita dah bahas. Okay. Kemudian malam ni kita akan bahas ayat yang ke-15. Okay. Jadi sebelum pada kita bahas lebih panjang, kita baca dulu beberapa ayat daripada surah At-Takwir ini, bermula pada ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Ayat 15 sampai ayat 25 kita tengok terjemahan dia. Allah Ta'ala sebut pada ayat 15, Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang. Itu terjemahan dalam Quran. Kalau kita tengok, bahkan dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman pun, nanti saya nak tengok terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Cuma kadang-kadang terjemahan ni dia perlukan lebih lagi, orang kata apa, huraian. Apa dia terjemah pada fala uqsimu bil khunnas? Pimpinan Ar-Rahman Abdullah Basmih ni dia sebut, oleh itu aku bersumpah dengan bintang-bintang yang timbul tenggelam. Okay. Kebanyakan terjemahan bahasa Melayu dia akan sebut lagu tu lah, oleh itu aku bersumpah. Okay. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, fala di hadapan tu, fala kita terjemah dengan maka janganlah bersumpah dengan bintang yang timbul tenggelam. Itu yang lebih baik terjemahan dia. Bukan nak kata terjemahan lain itu kurang tepat. Okay. Cuma dia macam tak sampai maksud. Okay. Dia macam tak sampai maksud. Fala uqsimu bil khunnas, fa itu maksud dia maka, la itu jangan, uqsim kamu bersumpah ataupun mengatakan aku bersumpah, bil khunnas dengan bintang yang timbul tenggelam. Apa maksud ayat ni? Okay. Kita dah sebut panjang lebar ayat 1 sampai ayat 14 ni, keadaan sangkakala pertama dan juga keadaan sangkakala kedua. Sangkakala kedua bermula pada ayat yang ke 8 Allah Ta'ala sebut wa idzal mau'udatu su'ilat, bermula ayat yang ke-7 wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa itu dicantumkan, yang ini dicantumkan dengan jasad keluar pada kubur masing-masing. Dan apabila bayi-bayi perempuan ditanya sebab apa kamu dibunuh, bi ayyi zambin qutilat, mereka bertanya kenapa kami dibunuh. Okay.
Ayat tu, bahagian tu Tuhan nak beritahu pada kita, antara adat masyarakat jahiliah ni mereka bunuh bayi perempuan tanpa sebab. Pertama, sebab apa bunuh bayi perempuan? Sebab perempuan tidak ada kekuatan pada kabilah bangsa Arab pada waktu tu. Bila mana lahir saja anak perempuan, mereka tak nampak apa keuntungan pada anak perempuan. Dari segi nak bawa perang, tak boleh bawa perang sebab dia bukan sesuai nak perang. Maknanya nak tunjuk kabilah kita kuat, tak boleh. Dari segi kekuatan faraid, pembahagian harta pusaka pun tak kuat. Bahkan kalau kita tengok faraid yang ada dalam agama kita ni pun, kalau satu orang dia mati, lalu dia ramai anak perempuan, wujudnya anak perempuan yang ramai tidak akan dapat menghalang harta tu mengalir pada adik-beradik si mati ataupun orang-orang lain yang mungkin tak rapat dengan si mati. Tapi kalau ada anak lelaki, sudah cukup untuk anak lelaki itu menahan harta-harta tu daripada mengalir kepada adik-beradik yang lain. Sebab zaman sekarang ni kalau tuan-tuan tengok orang yang banyak harta meninggal, tak ada anak lelaki. Yang duk bimbang sangatnya ialah harta tu akan dapat pada adik-beradik si mati. Contohlah, satu orang lelaki ni dia meninggal, dia tak ada anak lelaki, dia cuma ada anak perempuan. Dapat tak harta pusaka? Dapat, tapi tak banyak. Asabah tu akan dapat. Asabah ni maknanya harta yang terbanyak. Dia akan dapat pada adik-beradik si lelaki tu yang mati tu. Jadi kalau ada anak lelaki, dia akan tahan banyak harta tu. Okay. Zaman kita ni, orang jadi tak puas hati dengan faraid sebab apa? Sebab boleh jadi adik-beradik kepada si mati tu tak rapat pun atas dunia. Ataupun dahsyat lagi, adik-beradik tu tak ketahuan hala pun perangai dia. Mati kawan ni, kaya tiba-tiba kawan tu. Jadi anak tak puas hati, isteri tak puas hati. Tapi itulah hukum faraid yang kita kena beriman. Sebab tu kalau kita tengok, iman manusia ni dia bukan diuji pada datang masjid, pergi masjid. Ada orang dia datang masjid, pergi masjid, tapi sampai bab faraid dia tak boleh terima. Kes macam ni banyak. Kalau dia tengok sebahagian orang, dia pergi masjid, sampai hukum bagi harta tak puas hati. Tak nak banyak juga. Tu yang pergi masjid, yang tak pergi masjid lagi dahsyat, nak banyak lagi. Okay. Nak beritahu itu hukum faraid. Arab dulu tak puas hati kalau dapat anak perempuan, sebab anak perempuan tak dapat blok harta. Tak dapat blok harta banyak. Menyebabkan harta tu akan mengalir pada orang yang tak ketahuan hala. Okay. Jadi itu ideologi orang-orang Arab jahiliah. Pahaman mereka, dapat anak perempuan ni sial, tak bawa untung. Okay. Masuk ayat 15 ni Tuhan nak cerita satu lagi penyakit orang Arab, iaitu mereka ni ada kepercayaan tentang kehebatan pada bulan dan juga bintang, khususnya bintang. Okay. Mereka ni kenal bintang ni yang ada di langit, dan setiap bintang tu diberi nama, dan bintang itu merupakan lambang kepada untung rugi ataupun musibah ataupun apa-apa benda yang tak baik yang akan berlaku. Antara bintang yang diimani ataupun yang dipandang hebat oleh orang Arab, namanya ialah Khunnas. Ini yang kita bahas pada malam ni. Khunnas ni ialah bintang yang dalam kepercayaan orang Arab lah, dia bergerak mengundur ke belakang. Dia mengundur daripada orbit. Dia tak macam bintang lain, dia bergerak ke depan. Bintang ni dia mengundur ke belakang. Last sekali dia akan khunnas, maknanya dia hilang pada pandangan. Al-kunnas, al-jawaril kunnas. Khunnas, kemudian dia akan pergi kepada kunnas. Ini nama-nama bintang yang diimani oleh sebahagian masyarakat Arab jahiliah. Okay. Siapa yang approach benda ni, yang kembangkan kepercayaan pada bintang-bintang ni, yang kembangkan kepercayaan kepada bintang-bintang ni, orang yang disebut sebagai kahin dalam kepercayaan masyarakat Arab jahiliah. Kahin ni apa? Ahli nujum, istilah kita bahasa Melayu. Cerita P.Ramlee ahli nujum negara. Kahin itu. Kahin ni apa benda? Dia boleh mengetahui benda yang akan datang. Dia boleh mengetahui benda yang akan datang. Adapun arraf dalam bahasa Arab, arraf maksudnya orang yang telah mengetahui, orang yang boleh mengetahui benda yang telah berlaku. Kahin ni contoh, ada plan nak bagi anak kahwin, nak tengok anak kita ni kalau kahwin, dia bahagia sampai ke bila-bila ke, sampai tengah jalan dia bercerai. Ini kerja kahin. Kahin ni akan tengok, akan tilik. Kahin tengok, okey, siapa pasangan dia
Nama dia apa? Dalam masyarakat Melayu kita dulu pun ada. Kita panggil bomo raksi, kita panggil. Bomo raksi ni dia ada ilmu dia panggil apa? Ilmu abjadiyah, ilmu abjad. Nama-nama orang ni dia akan timbang ikut huruf abjad. Alif bata ni lah. Okey. Huruf alif ada berapa? Lepas tu dia akan timbang dengan 4 unsur alam, air, api, angin, tanah semua. Lepas tu dia akan padu dengan nama pasangan, tengok. Dia buat conclusion macam mana, keluarlah unsur air. Okey, unsur air tak apa, boleh kahwin. Unsur api tak boleh kahwin. Kahwin dengan dia je okey. Ini semua benda karut mereka ni. Ni dia panggil kahin. Okey. Dan kahin ni dia ada ilmu tentang melihat bintang-bintang sekian-sekian. Okey. Yang kedua, arraf. Arraf ni dia tahu benda yang dah lepas. Contoh, kita punya harta kena curi. Siapa pencuri dia? Okey, ini kerja arraf. Dua-dua profession ni, kahin dan arraf, ialah profession yang sangat tinggi level dia di Mekah pada waktu tu. Pada zaman Nabi duk menyampaikan dakwah selama 13 tahun ni, kahin dan arraf ialah pekerjaan profession tinggi. Gaji dia hebatlah, pendapatan dia hebat pada waktu tu. Dan mereka ni ada premis. Saya nak guna istilah yang mudah. Di sekitar Kaabah tu dia orang ada kios-kios dia orang, kedai berdaftar. Siapa yang bagi lesen ni? Yang bagi lesen Abu Jahal. Dia orang tu berdaftar. Maknanya zaman tu, kalau zaman kita sekarang ni kerja apa hebat? Doktor lah. Sebab dengan COVID-19 apa semua, nampak doktor hebat, perubatan. Okay. Zaman tu kahin dan arraf. Okay. Jadi Tuhan nak beritahu pada ayat yang ke-15 ni, fala uqsimu bil khunnas, jangan lagi kamu bersumpah dengan demi bintang yang bernama khunnas ni. Okay. Kalau kita tengok apa sebab sini, saya ada bawa sedikit huraian daripada beberapa buah kitab. Saya bacakan sikit sini. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan bintang yang tenggelam dan timbul. Ada banyak kalimah tentang bintang dalam Al-Quran dan semuanya ada jenis-jenis bintang tertentu. Digunakan contoh bintang kerana masyarakat Arab waktu itu memang suka melihat bintang. Oleh itu mereka ada banyak nama bagi bintang, bergantung kepada sifat bintang-bintang itu. Kalau orang Melayu pakai nama bintang sahaja, ini yang disebutkan oleh Hamka. Maknanya nak sebut pada kita apa dia? Orang Melayu dia akan guna bintang. Zaman kita ni moden sikit, dia panggil horoskop. Sama tu. Okay. Oleh itu Al-Khunnas adalah sejenis bintang yang berjalan ke belakang dan kemudian lenyap, hilang. Itu maksud ataupun kerja bintang ni, pergerakan bintang ni. Kenapa sebut bintang pula di sini? Inilah yang masuk kepada pemahaman tentang kepercayaan karut orang musyrikin Mekah itu. Allah Azza wa Jalla sebut bintang kerana hendak menegur dan menempelak orang musyrik yang percayakan kepada penilik nasib. Dalam Al-Quran digunakan nama kahin. Jadi sekarang ni nak sebut kepada kita, orang-orang Arab, antara kepercayaan dia ialah dia suka pergi jumpa bomoh. Sama ada bomoh jenis kahin ataupun bomoh jenis arraf. Suka. Okay. Mereka mendakwa bahawa mereka boleh mendapat maklumat dengan melihat bintang. Kalau bintang begini malap, bintang begitu cerah, ada membawa makna sekian dan sekian. Benda ini sampai menjadi satu industri dalam masyarakat mereka. Mereka rasa ada petunjuk dalam bintang itu. Kalau cerah bintang maksud apa, dan kalau gelap bintang maksudnya apa. Dan ramai yang mengaku mereka boleh membaca tanda-tanda pada bintang itu. Ini nak beritahu kepada kita situasi masyarakat Arab pada waktu tu. Dia orang memang minat dengan ilmu tafsir perjalanan hidup, tengok pergerakan bintang. Okay. Ini adalah perkara yang berlaku dulu dan sekarang orang pun masih percaya lagi, kata Hamka. Boleh terjadi di kalangan ramai orang, sampai ada kalangan mereka yang berjawatan tinggi pun percaya. Kita sangkakan mereka itu sudah berpelajaran tinggi tetapi masih percaya pada benda-benda itu. Hamka kata, cerita percaya pada bintang sekian, bukan cerita masyarakat jahiliah. Hatta masyarakat Melayu kita pun percaya. Sama ada kita namakan dia sebagai bintang ataupun kita namakan dia sebagai horoskop. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang, dia duk cari lagi orang-orang yang lahir bulan sekian,
Orang yang lahir bulan sekian apa untung rugi dia. Horoskop dalam surat khabar pun duk share dulu. Sekarang ni pun orang duk share ikut media sosial. Okay. Nak beritahu pada kita kepercayaan tu ialah kepercayaan yang ditegur oleh Quran. Okay. Dan kata hamka golongan berpendidikan tinggi pun percaya sehingga mereka jadikan pedoman dalam hidup. Dulu kalau kita tengok benda ni datang pada mana? Datang daripada kalangan ahli motivasi. Dulu mereka selalu share tentang benda-benda macam ni. Okay. Dan malangnya masih ramai dari kalangan kita ada yang percaya kepada horoskop dalam akhbar. Ini amat memalukan sekali. Mereka juga ada yang percaya kalau orang ini lahir bulan ini, hari bulan ini, perangainya begini dan begitu. Itu semua tipu sahaja dan karut sekali. Tetapi ramai yang percaya pula. Masih ada lagi yang buat bisnes dengan hal bintang ini. Jadi ini benda yang kita boleh tengok lah dalam kalangan masyarakat kita. Kita nak kata apa, hubungkan ayat ni dengan masyarakat kita. Okay. Sebab tu kalau tengok Hamka dia sebut, dan saya dapatkan lagi tafsiran daripada ulama kontemporer, di antaranya Maulana Hadi, salah seorang tokoh tafsir yang masih lagi hidup. Dia kata orang kita pun ada yang berfahaman khurafat yang karut, seperti kaca yang pecah membawa musibah, kucing hitam yang melintas membawa musibah, jatuh tersandung di tangga ialah pembawa musibah, larangan lalu di bawah tangga, larangan lalu di bawah sidayan ataupun ampaian kain, dan macam-macam lagi. Ini semua kepercayaan orang Melayu. Kaca pecah jatuh, nak minum air kat dapur tiba-tiba kaca pecah, lepas tu percaya ada musibah. Ni cuma cerita TV. Ni semua datang pada cerita TV. Cerita TV ni kacau banyak. Sebab tu kita tengok kecoh, kubur keluar darah kecoh. Semalam punya cerita kawasan kita juga, dekat-dekat kita, kubur keluar darah kecoh. Sehingga ada orang jawab kubur tu keluar darah sebab sifat tanah tu macam tu. Okay. Cuma nak beritahu orang kita, kecoh viral. Kita duk ingat zaman 2020 ni orang tak percaya dah lagi cerita tanah kubur dengan cerita Indonesia tu. Tapi rupanya ada lagi orang percaya. Sebab tu saya selalu sebut, kalau Allah Ta'ala dia nak beri peringatan pada kita, dia tak akan datangkan peringatan dengan cara tu. Sebab cara tu dia tidak signifikan ataupun tidak munasabah ikut keadaan. Sebab tu kita tengok kematian Abu Jahal tidak mengeluarkan apa-apa benda pelik pun. Abu Jahal yang confirm ahli neraka, dia mati tidak keluar pada kubur dia, ular ke kala jengking tak keluar, macam biasa kubur dia. Abdullah bin Ubay, ketua munafikin, kubur dia taklah banjir bila mana nak turunkan mayat dia dalam liang lahat. Tidak ada benda-benda seperti itu. Ada sebahagian kita, dia pengaruh cerita sebenarnya benda ni, pengaruh cerita, dan akhirnya benda tu jadi khurafat, benda tu jadi kefahaman kita, dan kita nampak. Dan benda tu sebenarnya secara tidak sedar dia memburukkan pandangan orang bukan Islam terhadap Islam. Orang bukan Islam mati tak dahsyat macam tu pun, tak sakan lagu tu. Cina mati, tuan-tuan tengok jerat Cina bukan main banyak, tak keluar pun kala jengking ular sawa besar-besar tiang masjid tak ada keluar. Mari kat orang Islam cerita tu ada. Okay. Jadi ini benda yang kita kena tengok bagi jelas. Bukan kata benda tu mustahil, tapi nak beritahu pada kita kalau itulah ukuran agama, maka agama akan jadi payah nak dibuktikan. Tuan-tuan ingat dulu tahun 2004 bila mana berlaku tsunami. Berlaku tsunami di Aceh ni, satu masjid je yang tak roboh. Masjid Agung Aceh tu. Masjid Baitur Rahman ke apa, saya tak ingat nama dia. Okay. Jadi orang pun dok kata inilah tanda kebesaran Tuhan. Macam-macam. Okay. Beberapa tahun lepas tu berlaku taufan El Nino di Filipina. Semua musnah kecuali gereja. Dahsyat lagi, salib je yang tak patah, yang lain semua patah. Pada waktu tu kita nak kata Kristian pula betul. Kita tengok taufan banjir negara lain, semua hancur, patung Siva je yang tak hancur. Ini benda macam ni kalau kita buat sebagai timbangan untuk kita kata agama tu betul, agama ni salah, benda tu memang akan jadi masalah. Benda tu akan jadi masalah pada kita. Sebab kalau kita tengok dari segi sejarah, Mekah tu sendiri pun, Kaabah tu sendiri mengalami proses ataupun mengalami peristiwa pernah runtuh dengan sebab banjir. Pernah. Kita baca sejarah Kaabah ni, dia ada fasa pernah runtuh. Bermula zaman Nabi Ibrahim, Kaabah bukan bentuk macam sekarang yang kita tengok tu. Hijir Ismail yang bentuk melengkung tu, dia buat dinding sekali dulu.
Tapi lepas berlaku banjir demi banjir yang kekal sampai ke zaman kita ni, daripada zaman Khalifah Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair anak dia kekalkan dengan binaan bentuk 4 segi tu. Kemudian hijir tu dia tinggikan saja. Dulu hijir Ismail tu bentuk Kaabah tu bukan 4 segi, dia ada depan tu melengkung lah sikit. Tapi kalau itulah yang kita jadikan sebagai ukuran, nasib baik zaman tu bukan zaman viral. Kalau zaman tu zaman viral, orang agama lain sedap hentam Islam waktu tu. Sebab ada satu waktu Mekah banjir sehingga runtuh semua Kaabah tu, tidak ada yang tinggal melainkan tapak asas saja. Jadi ini benda yang kita kena letak bagi faham balik. Kalau kubur tu nak keluar apa pun, kita tidak ada masalah. Dan peringatan untuk kematian ni bukan kena nanti kubur tu keluar api apa semua, ataupun keluar asap apa semua, tak. Dia hanya perlu kepada keimanan dan juga kefahaman pada Quran. Jadi itu benda dia. Lepas tu apa lagi yang disebut sini? Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengawal mana bintang yang keluar dan mana bintang yang hilang. Ayat 15 ni, fala uqsimu bil khunnas. Kerana itu adanya kalimah fala pada ayat ini, yang bermaksud janganlah kamu bersumpah, kerana itu adalah arahan untuk mereka menolak fahaman sesat dan khurafat mereka tentang bintang itu. Jangan lagi percaya perkara itu. Jadi nak beritahu pada kita, Al-Khunnas itu kepercayaan khurafat dalam masyarakat Arab jahiliyah, yang mana mereka percaya untung dan rugi kita bila mana keluarnya bintang khunnas. Ayat yang ke-16 Allah Ta'ala sebut Al-Jawaril Kunnas, yang bermaksud yang beredar dan terbenam. Kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama sini. Kalimah Al-Jawar menyebutkan sifat bintang yang telah disebutkan sebelum ini. Al-Kunnas adalah tempat bersembunyi, seperti tempat bersembunyinya seekor rusa yang dikejar. Kalau kita mengejar seekor rusa ataupun kijang, rusa itu akan lari dan hilang tiba-tiba. Jadi ini menunjukkan sifat bintang yang bergerak pada orbitnya dan ada yang hilang. Itu Hamka sebut. Hamka kata Al-Kunnas ni maksudnya ialah tempat persembunyian binatang yang namanya kijang ataupun rusa. Sebab kijang dan rusa ni antara dua binatang yang banyaklah di tanah Arab ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang Arab, dia pelihara harimau bintang yang lari laju. Orang-orang belah UAE yang banyak duit, dia pelihara harimau bintang. Leopard tu yang laju tu, bukan harimau biasa, bukan singa, harimau bintang yang lari laju. Apa function dia pelihara benda tu? Function dia pelihara benda tu ialah untuk kejar kijang. Kijang tu nak buat apa? Kijang tu nak buat air wangi kasturi. Tu fungsi dia. Sebab tu kalau tuan tengok kasturi tu dia datang daripada kijang. Dia beza dengan wangian-wangian lain yang ada di tanah Arab, macam gaharu. Gaharu pun bukan asal negara dia, asal daripada tempat kita pun. Kita pergi ke Mekah, kita pergi kedai-kedai yang jual gaharu yang bakar tu, dia akan tulis Oud Kambodi, oud daripada Kemboja. Itu yang paling terbaik. Ada sebahagian tempat macam di Malaysia kita ni, di Pahang orang tanam pokok gaharu ni tuan-tuan. Kalau kita tanam nak dapat dia punya hasil dia, saya tanya daripada orang-orang yang buat kerja ni lah, industri gaharu ni, kawasan Cameron Highland pun banyak. Dia kata tanam gaharu, bila boleh dapat hasil? 100 tahun baru dapat hasil. Maknanya kita tanam, jangan duk berangan kaya apa ni, kaya dah mati dulu, tahan pokok tu pada umur kita. Tak jarang jumpa orang umur 100 tahun ni. Cuma dia adalah penemuan baru sekarang ni, dia boleh kahwin dalam masa 10-20 tahun dia dah dapat keluarkan hasil, tapi tak boleh lawan lah grade yang lama tu. Cuma nak beritahu pada kita, antara wangian-wangian yang orang Arab buat ni ialah kijang. Kijang ni dia keluarkan bau misk, ataupun kita terjemah kasturi. Fungsi kasturi ni dia nak pikat kijang betina pada musim mengawan tu je, yang dia duduk dekat pusat dia, dekat pusat kijang tu. Dan kalau orang dapat pusat dia tu, pusat kijang tu, dalam tu lah mengandungi minyak kasturi tu. Dan orang yang dapat dia punya pusat dia tu dia macam keluar sikit dan kita boleh ambil.
Kita letak, kalau kita letak dalam masjid ni, dia boleh bangun satu masjid dan dia boleh tahan setahun ataupun 2 tahun dan boleh jadi pati kepada minyak kasturi. Dan kasturi yang paling terbaik namanya miskul khitam. Miskul khitam ni dia datang daripada kijang yang tidak berkumpulan, tunggal sekor dia. Sebab tu kalau tengok orang Arab bila mana dia nak puji Nabi, anta mithlu miskil khitam, kamu ni seperti bau miskul khitam. Mahal. Tuan-tuan pergi buat umrah, kau dapat buatlah dalam masa dekat ni, payah lagi nampaknya. Okey, tanya miskul khitam yang ori berapa. Tuan-tuan jangan tanya kedai-kedai Pakistan ni, kedai-kedai yang Arab tu. Miskul khitam kecil je, yang kecil tu, yang botol kecil, paling murah 280 rial ataupun 300 rial, yang kecil tu. Tapi puas hati lah kita pakai. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, kijang tu payahnya nak tangkap, tak akan dapat kita tangkap. Kita boleh tangkap, tak akan dapat, melainkan kena guna khidmat harimau bintang untuk tangkap. Pertama, kena jinakkan harimau bintang. Pelihara kita nak suruh dia ambil kijang, kita dulu dia faham. Okey, nak beritahu pada kita, payah tu. Dan kijang tu pula dia cerdik, dia ada satu tempat nama dia kunnas, dia boleh bersembunyi situ dan kita tak perasan kat mana. Dia macam kijang tempat kita lah, jarang-jarang orang boleh tangkap. Okay. Cuma kijang tempat kita ni orang tak cerita sangat tentang kasturi dia tu. Okay. Jadi bintang khunnas ni dia ada satu perangai juga, dia boleh menghilangkan diri macam kijang ataupun rusa. Sebab tu Quran sebut al-jawaril kunnas, kijang itu boleh melarikan diri, bintang itu boleh melarikan diri. Okay. Allah Subhanahu wa taala gunakan sifat bintang ini sebab musyrikin Mekah ada yang gunakan bintang sebagai kepercayaan khurafat mereka. Mereka kata mereka dapat maklumat dari bintang itu, maka Allah bersumpah dengannya kerana hendak menunjukkan bahawa dialah yang mengawal bintang-bintang itu, tidak ada yang lain. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu, janganlah kamu bersumpah lagi demi bulan, demi bintang, tak perlu. Sebab kamu kena tahu kunnas itu, sehingga dia pergi kepada khunnas dia pergi kepada kunnas itu dalam pengurusan dan pentadbiran Allah Azza wa Jalla. Okay. Kalau mereka kata pakai bintang itu, bagaimana kalau bintang itu hilang? Ini persoalan yang ditimbulkan oleh Hamka. Kalau kahin-kahin itu mengatakan jin mereka boleh mendapat maklumat daripada bintang-bintang itu, apa yang mereka dapat kalau bintang itu tiada? Mereka kata mereka mendapat maklumat daripada bintang, tapi sebenarnya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala memberitahu bahawa bintang dan juga tahi bintang itu digunakan Allah untuk memanah jin-jin yang cuba untuk mendapatkan maklumat daripada langit. Jadi nak beritahu pada kita, kahin, Tok Bomo yang ada di Mekah pada waktu tu, mereka kena tipu dengan jin-jin yang mereka buat urusan. Jin-jin tu kata kami boleh dapatkan maklumat bila mana keluarnya bintang tu. Dalam surah Al-Mulk kita baca Allah Ta'ala sebut bintang itu ialah rujuman lisyayatin. Bintang itu ialah alat perjam kepada syaitan. Syaitan tak akan boleh dapat tembus, jin yang jahat tak akan boleh dapat tembus permukaan langit ni. Maknanya langit pertama yang luar ni pun dia tak lepas dah. Sebab tu tak boleh percaya apa saja yang maklumat yang datang daripada kahin ni, tak boleh percaya. Dia akan dapat maklumat. Cuma kalau kita tengok Tok Bomo yang jenis macam ni lah, yang jenis kahin ataupun arwah ni, sebab apa orang percaya pada dia? Pertama, Tok Bomo ni dia boleh akses jin yang ada dengan kita, yang disebut sebagai qarin dalam istilah hadis. Qarin ni ialah satu jin lah, Nabi sebut ianya jin yang akan sentiasa berdamping dengan kita, dan dia ni buat kerja jahat, dia suruh kita lengahkan salat, dia suruh kita buat macam-macam lah, tapi benda-benda yang berlawan dengan syariat. Bila mana kita pergi jumpa Bomo, kita nak mengadu masalah, nak minta tolong dia, pertama sekali qarin dia ataupun jin yang dia pelihara, yang dia buat urusan tu, dia akan connecting dengan qarin kita. Okay. Dan qarin kita akan beri maklumat semua sekali. Sebab tu kita tengok orang-orang yang pergi jumpa Bomo, dia start takjub dengan Bomo bila mana Bomo tu boleh beritahu dia pergi ke mana sebelum pada dia datang sini. Bomo tu boleh kata,
Mari sini berhenti kedai ni lah. Makan ikan patin lah. Dia boleh sebut. Ikan patin tak habis lah. Boleh sebut. Maklumat-maklumat tu semua tepat. Okay. Lepas tu jin tu akan bagi kita kecoh sikit. Dia kata, kita dah tahu dah datang ni buat apa. Sebab sakit ni. Lepas tu dia kata, awak pergi jumpa doktor pun doktor tak boleh tahu sakit apa. Lepas tu dia akan cucuk kita dengan satu jarum perembusan. Dia kata, awak sakit ni bukan orang jauh pun buat, orang dalam rumah tu je yang buat. Situ dia start tambah. Hak sebelum tu pergi makan ikan patin tu memang betul lah. Sebab memang korin kita boleh beritahu. Sebab tujuan jin dia akan suruh kita, dia akan suruh kita balah. Dia akan suruh kita balah. Dan orang-orang yang terlibat dengan ilmu sihir apa-apa semua ni, mereka juga ada bisnes dalam perniagaan, dalam urusan benda yang dia buat tu. Sebab tu kita tengok orang-orang yang pergi berubat dengan benda yang tak ketahuan hala, dia baik sekejap. Contoh, rumah ada gangguan, hantu, syaitan semua duk kacau. Okay. Bila mana rumah ada gangguan, jumpa bomoh, sebulan tak kena kacau apa-apa. Sebulan tak kena kacau apa-apa. Lepas pada tu datang balik gangguan. Jumpa balik bomoh tu kata okey, saya boleh buat tapi kena bayar sikit. Sebab yang kali kedua ni keras sikit pada yang dulu. Kita pun bayar dekat 2,000, dia kautin dengan jin dia pun bagi reda. Nanti kita cerita lepas azan sikit nanti. Bila luar azan. Bismillah. La
Okey, kita sambung sikit lagi. Dalam bab kahin ataupun ahli nujum, bila mana dia nak ramal pada kita satu-satu apa, dia akan buat hubungan dengan qari. Dia akan buat hubungan dengan qari. Bahkan kalau kita tengok zaman Nabi pun, ada satu orang nama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni dikatakan sebahagian sahabat kata dia Dajjal. Cuma nak beritahunya, dia ni ialah orang yang boleh connecting dengan jin. Macam mana orang percaya dengan dia? Sebab dia boleh sebut satu benda tu tepat dan jin sampaikan maklumat pada dia. Sehinggalah Nabi panggil dia dan Nabi test dia. Nabi sebutkan pada dia, Nabi beritahu pada dia, sebutkan pada aku apa yang ada dalam tangan aku. Apa yang ada dalam tangan aku. Pada waktu tu Nabi kepal asap. Asap dalam bahasa Arab dia panggil dukhan. Okay. Bila mana Nabi kepal asap, Nabi kepal tu, Nabi tanya. Ini bukan macam cerita nujum 4 belalang test okay. Apa ada dalam ni? Okay. Nabi tanya Ibnu Sayyad, apa ada dalam tangan aku? Ibnu Sayyad dia kata duh. Dia sebut tak habis. Alih dengan nun dia tak sebut. Dukhan. Dia sebut duh. Okay. Nabi kata sah dia guna jin. Sebab jin dia tu tak sempat sebut, tak sempat bisik habis. Sebab apa? Sebab situ adanya Umar Al-Khattab di situ. Umar Al-Khattab, tuan-tuan, syaitan takut. Syaitan tak boleh nak akses kalau ada dekat. Jadi Ibn Sayyad pergi tu, jin yang dia biasa connecting tu, line slow tu depan Umar. Tak ada line. Zero tu line. Jadi sempat daripada jauh tu jin tu sebut duh, tak sempat sebut habis, tak sempat sebut dukhan, tak sempat sebut habis. Jadi dia sampai depan dia kata duh. Sahabat kata apa benda duh? Betul lah tu, sikit lagi, sipi lagi nak kena tu. Kalau dia dengar bagi clear, dia akan dapatlah dukhan. Sebab tu kau tengok Umar Al-Khattab, ni saya nak sebut juga sikit. Umar Al-Khattab ni, kalau tengok dalam hadis Nabi sebut, Umar Al-Khattab ni, jalan-jalan yang dilalui oleh Umar Al-Khattab ditakuti syaitan tak akan lalu. Syaitan tak akan lalu. Okay. Apa sebab? Dia ada perbahasan di kalangan para ulama. Apa sebab Umar Al-Khattab ni dia jadi syaitan yang ditakut pada dia? Dia bukan Nabi pun. Dia pun bukan masuk dalam kategori orang yang maksum. Dia macam kita. Cuma keimanan dia tu hebat lah. Dia macam kita dari segi taklif dosa pahala. Maknanya dia kena dosa, kena pahala. Okay. Dia ada perbahasan di kalangan para ulama. Kalau saya tak silap, Abul Hasan Ali An-Nadwi dia sebut. Okay. Cuma kata-kata dia ni jadi kontroversi lah sikit. Okay. Dia kata orang lelaki, dia boleh usaha diri dia, syaitan tak dekat sampai kepada Umar Al-Khattab tu. Boleh nak pergi ke arah tu. Mana-mana orang atas dunia. Sebab dalil dia kata Umar syaitan tak pergi dekat, bukan kerana Umar tu dia ada kehebatan supernatural diri dia, tak. Sebab sebelum dia masuk Islam, dia punya kekufuran dia pun dahsyat ke. Lepas dia masuk Islam, apa sebab dia punya kekentalan iman dia tu sehingga menyebabkan syaitan ampuh tak boleh masuk dengan dia. Pertama, jelas tauhid dia jelas. Okay. Yang kedua, dia ada keteguhan, dia membesarkan syariat. Umar ni dia membesarkan syariat. Macam mana pun dia besarkan syariat. Dan rahsia sebenar manusia ni, dia tak kena ganggu di jin, ialah syariat. Dia besarkan syariat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang ada gangguan jin ni, kalau kita cek, dia akan problem dekat tauhidnya sebenarnya. Tauhidnya saja. Bukan beramal pada doa zikir pagi, zikir petang. Bukan saya nak kata jangan beramal. Okay. Sebab ada orang dia beramal, dia bukan beramal kerana ayat, kerana dia nak beramal, tapi dia beramal kerana dia takut kena kacau di syaitan tu, dia start beramal. Kalau dia tak kena kacau, dia tak beramal pun. Jadi waktu dia beramal tu, dia duk baca ayat kursi, dia duk rasa ayat kursi tu yang boleh benteng dia, bukan kuasa Tuhan yang boleh benteng dia. Saya nak sebut problem tauhidnya situ. Ada orang hantu duduk depan dia dah, dia duk baca ayat kursi, tak lari hantu tu. Dahsyat lagi, hantu tu betul balik ayat kursi membaca salah. Apa problem dia? Bukan problem ayat tu. Ayat tu tak, bukan power, bukan pada ayat tu. Power tu pada keimanan kita pada Tuhan. Tak ada ayat tu.
Sebab tu Umar Al-Khattab dia tak didekati syaitan dengan sebab keimanannya. Dengan sebab keimanannya. Kita dengan Umar sebut Allahu Akbar, bunyi sama. Tapi jiwa Umar ketika mana dia sebut Allahu Akbar dengan jiwa kita, bila mana kita sebut Allahu Akbar, beza. Jiwa tu yang nak tu. Jiwa tu yang menjadi perisai kepada syaitan. Jiwa tu sebenarnya. Bila mana Umar menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalam hati kita dengan dalam hati Umar tak sama. Bunyi sama. Okay. Saya nak bagi faham yang tu. Okay. Sebab tu kalau tengok orang yang kena gangguan syaitan, dia memang sebut. Memang bila mana kita bagi baca ayat ni, tapi dia baca tu dalam keadaan tak jelas apa yang dia baca. Dia baca dalam keadaan ketakutan. Dan dia berharap moga-moga dengan ayat itulah dia akan dapat keselamatan ataupun syaitan akan lari. Syaitan tak akan lari, tapi syaitan akan lari dengan jiwanya. Sebab tu kalau kita tengok ada sahabat lain yang kena kacau dengan syaitan ni, tak baca apa pun, syaitan lari. Antaranya Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid bila mana Nabi perintahkan dia pergi hancurkan berhala. Saya tak ingat kawasan mana lagi kitab sirah. Syaitan menjelma daripada belakang berhala tu. Keluar syaitan. Khalid Al-Walid kata dia keluar tu, muka dia warna hitam, rambut dia kerinting. Okay. Apa yang Khalid Al-Walid buat? Adakah Khalid Al-Walid sebut a'udzubillah? Dia tak sebut apa. Dia keluarkan pedang, dia tebas kawan tu. Habis kawan tu. Tak ada baca apa pun. Saya nak sebut apa yang menyebabkan syaitan jadi hancur tu, dengan sebab jiwa mereka. Sama juga dengan Jabir, sama juga dengan Abu Hurairah bila mana dia jaga harta zakat tu, ada syaitan pergi curi makanan, jin pergi curi makanan, dia boleh pegang, siap boleh pegang lagi syaitan tu. Dan Jabir dia perasan muka orang, tangan anjing, lain macam. Okay. Tapi jiwa dia tu dia tak rasa takut. Okay. Macam kita memang tak pegang lah. Kita tak akan pegangnya pun, tak akan sampai kita ke tahap nak pegang tu. Okay. Kita tengok muka lain macam, atas lain, bawah lain, kita lari dulu. Sebelum dia lari, kita lari dulu. Okay. Sebab jiwa hari ni, manusia seperti Umar, manusia seperti Abu Bakar sudah pupus. Jiwa tu pupus, tak ada. Dia bukan kategori spesies terancam, tak ada terus lah. Saya boleh kata tak ada. Spesies terancam ni adalah lagi seorang dua. Okay. Tapi sekarang ni jiwa macam tu. Hatta ustaz-ustaz, alim ulama zaman ni pun nak cari jiwa macam tu agak payah. Umar Al-Khattab dia bukan penghafal hadis, semua hadis Nabi dia hafal, dia tak hafal semua. Tapi dia ada jiwa tu. Jiwa tu yang telah membentengi dia daripada syaitan sehingga syaitan tak masuk. Sebab ada orang dia tersasar bila mana kita sebut Umar Al-Khattab. Hebatnya Umar. Umar hebat bukan kerana dirinya hebat. Bila mana dia terima syariat tu, dia letak syariat tu penuh dalam jiwa dia sehingga dia jadi hebat. Hebat dia kerana syariat, bukan dia masuk Islam baru Islam tu naik. Bukan. Dia tu jadi naik kerana Islam. Problem yang jadi masalah hari ni ialah jiwa seperti Umar itu sudah tidak ada dalam ramai diri orang Islam hari ni. Itu yang menyebabkan kita tengok dia tidak ampuh. Indonesia kata tak kuat sangat. Tak kuat. Sebab tu bila mana apa saja berlaku, kekufuran apa, sahabat Nabi berhadapan dalam perang dia orang tak takut, berhadapan dengan syaitan dia orang tak takut, jiwa itu. Bezanya ialah pada jiwa. Okay. Jadi al-jawaril kunnas dan juga fala uqsimu bil khunnas, jangan kamu bersumpah dengan bintang. Al-jawaril kunnas, yang mana bintang itu boleh hilang. Maksudnya ialah ideologi sesat orang kafir pada waktu tu ialah beriman pada bintang. Beriman pada bintang. Itu yang Tuhan nak beritahu, cukup, stoplah kamu percaya pada bintang tu. Okay. Malam ni dua ayat yang sebab panjang, sebab memang perbahasannya saya nak kena bagi jelas dulu. Sebab ramai orang duk baca ayat ni, dia duk baca janganlah, maka aku bersumpah dengan bintang. Sebab saya rasa terjemahan tu kurang tepat. Dia tak sampai maksud. Dia mesti nak kena beritahu apa maksud sebenar pada ayat ni. Okay. Akan datang kita akan sambung ayat-ayat lain. Okay. Kita tak cepat, tak habis cepat pun tak apa, tapi yang penting kita dapat apa dalam ayat tu. Okay. Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.